Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala: wa ma kana li mu'minin wa la mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maksudnya, tidak boleh bagi orang mukmin lelaki dan mukminah perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan sesuatu hukum, maka mereka tidak boleh sekali-kali membuat pilihan yang lain daripada apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas dan nyata. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, Yang berhormat Datuk Haji Cik Abdullah bin Maknawi, Timbalan Jadi Pertua PAS Kawasan Tumpat, yang juga ahli Esko Kerajaan Negeri Kelantan. Tetamu undangan kita pada malam ini, Saudara Mazlan Aliman, Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, yang dihormati Al-Fadil Ustaz Mukhtar Senik, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Pahang, Saudara Arif Fahmi, pimpinan-pimpinan PAS di semua peringkat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadrat Allah SWT, kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini kita dapat bersama-sama berada dalam suatu majlis ceramah penjelasan isu-isu semasa kepada rakyat negeri Kelantan, khususnya di Dun Pasir Pekan ini. Dan tadi kita telah pun mendengar ucapan daripada penceramah undangan kita yang menjelaskan tentang isu-isu semasa yang berlaku dalam negara kita, yang saya merasakan bahawa kita semua mesti kembali kepada jalan Allah SWT untuk kita menyelesaikan semua persoalan yang timbul dalam negara kita. Banyak perkara yang pelik berlaku dalam negara kita, sehingga negara luar tengok negara kita ini suatu negara yang pelik dan aneh. Ada orang cakap dulu NJ jet hilang, NJ kapal terbang, jet pejuang hilang. Baru ni bukan setakat NJ, dengan kapal-kapal terbang, dengan orang, dengan NJ hilang berlaku. Kita tak tahu apa musibah yang menimpa negara kita ini. Pelik tidak sebagaimana musibah yang menimpa negara lain. Lepas pada tu kapal terbang emas hak pergi ke India nya tepuh di Itik. Itik India ni cari kapal terbang emas ni tepuh sampai pecah cermin-cermin. Lepas pada tu pula kapal terbang emas terpaksa mendarat di Tokyo nak pergi Kelain kerana rosak. Lepas tu pula berlaku kapal terbang Malindo terbakar pula, nasib baik boleh mendarat dengan selamat. Ini semua Allah Ta'ala
Nak suruh kita faham bahawa kita duduk mana-mana kena gantung Tuhan. Ni kapal terbang mah duduk atas langit pun dia hidang arak lagi tuan-tuan. Atas langit pun bahan arak lagi. Kita jangan ingat main-main. Allah Ta'ala sebut dalam Quran bagaimana burung yang Allah Ta'ala buat sayap burung ni untuk terbang dah. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Apakah mereka tidak melihat kepada burung yang terbang di atas mereka, yang membuka sayap dia, tutup sayap dia, bila terbang dia buka sayap, tutup sayap. Dan memang sayap ni Tuhan buat untuk burung terbang, tapi Allah Ta'ala sebut ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak ada yang menahan burung tersebut daripada jatuh kecuali Allah yang bersifat Maha Pemurah. Bukan kerana sayap dia. Allah Ta'ala tahan dia daripada jatuh. Tu kira sayap hak memang Tuhan buat untuk terbang dah. Kapal terbang ni sayap hak manusia buat. Jadi patut lagi-lagilah kita kena bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila nak berlepas, patut bacalah doa. Kapal terbang mah pasal muzik. Kita hak lepas ni berasa bengih. Kita duk baca Quran, dia duk pasal muzik. Bila nak mendarat, pasal muzik pula. Pramugari pula pakai tak tutup aurat. Bapa kalau pramugari pakai tutup aurat tak boleh akak air ke? Kita nak tanya kerajaan Malaysia. Jadi sepatut dengan apa yang berlaku, kena ubah kapal terbang mah tak boleh jamu arak orang. Oh, pasal nak untung supaya penumpang daripada luar nak naik kapal terbang kita. Baik, apa jadi sekarang ini? Mas dah lah rugi dan akan terus rugi. Tu tak mari lagi B hak cari kapal terbang tak jumpa. Mari B tu penat lagi tuan-tuan. Dan percaya kalau tak cukup pitih kerajaan akan ambil duit Petronas. Tak percaya nanti tengok. Royalty minyak dia rapah, dia tak wik kita. Kita saja. Akhir sekali wak bayar B, dia pun saja. Baru sama saja. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Kita bila kita menang di Kelantan, slogan kita ialah membangun bersama Islam. Kita nak membangun tapi bersama Islam. Dan kita beritahu bahawa Islam tidak menzalimi orang bukan Islam. Tak usah bimbang. Dan memang orang bukan Islam bukan saja di Kelantan, luar Kelantan pun faham Islam tidak menzalimi sesiapa. Dan Islam menegah kita orang Islam memaksa orang bukan Islam memeluk Islam. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Tak boleh paksa. Kerana kebenaran dan kepalsuan adalah dua benda yang jelas jauh berbeza. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man adza dhimmiyan faqad adzani." Sesiapa yang menyakiti orang bukan Islam yang tinggal dalam negara Islam, sama seperti dia menyakiti diriku sendiri. Ini jaminan keselamatan. Dan orang bukan Islam terjamin. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian.
tahun 1993 Dewan Undangan Negeri Kelantan telah meluluskan Kanun Jenayah Syariah 2, enakmen Kanun Jenayah Syariah 2, ataupun dikenali dengan hukum hudud tahun 93. Kita dah lulus dah. Tetapi oleh kerana ada halangan daripada pemimpin negara, pemimpin UMNO pada waktu itu, di atas surat resmi kepada Menteri Besar Kelantan beri amaran, kita tak putus asa. Kita buat sambutan Hari Hudud, sambutan Hududullah tiap-tiap tahun sejak daripada tahun 93 sampai sekarang. Lo ni tahun 2014, artinya sudah 21 tahun. Rakyat faham, orang bukan Islam pun faham. Kalau ada yang masih tak faham, kita tak boleh kata apa, sebab dia tidak Islam. Dan nampaknya pemimpin UMNO sudah mula faham. Maklumlah, 21 tahun duduk kelas 1 tak pandai baca lagi, tak nak sabar. Tak. Sehinggalah dalam Dewan Negeri baru-baru ini, bila timbul soal hudud, wakil ayat UMNO daripada Kut Lanas menyatakan kesediaannya untuk bersama-sama dengan pimpinan Kerajaan Negeri Kelantan bertemu dengan Perdana Menteri, minta supaya Kerajaan Pusat membenarkan Undang-Undang Syariah Islam Kanun Jenayah Syariah 2 Hukum Hudud dilaksanakan di Kelantan. Dan beliau berkata, kalau Perdana Menteri tak setuju, kami semua akan keluar daripada UMNO dan Barisan Nasional. Kita jawab Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun ada setengah orang kata, kata ikhlas dia. Macam bawah tadi tak ikhlas dia. Dia gini, ikhlas tak ikhlas tu benda dalam. Kita tak cara ikhlas tak ikhlas kesal dia sokong jadi seperti juga. Kita duk nak kanak dia ni lama dah, dia tak bui. Tiba-tiba bila dia bui wali, kita tanya pula, ayah ikhlas ke tak? Gong lah kita. Orang tak tanya ikhlas tak ikhlas pun, sah nikahnya boleh cucu lah insya-Allah. Tidak kata bila ikhlas baru boleh cucu, kalau tak ikhlas tak boleh ada. Kita nak supaya kerajaan pusat jangan halang kita ni lama dah. Sekarang dia kata nak sokong. Kalau dia ada matlamat lain, tu dia punya pasal. Kita ada matlamat kita. Kita nak cari mardatillah. Dulu macam-macam orang tuduh kita. Puak-puak tok lebah, ustaz tok guru. Gila kuasa. Memperalatkan politik, memperalatkan Islam demi kepentingan politik. Macam-macam dia tuduh. Sekarang kita nak buktikan kita tidak memperalatkan Islam untuk politik, tidak. Tapi kita memperalatkan politik untuk kepentingan Islam, betul? Kita bukan gila kuasa, tapi kita nak rapah kuasa daripada orang gila, betul? Dia lain, gila kuasa lain, nak rapah kuasa daripada orang gila lain. Ketua-tua orang gila jadi pemimpin, kita ada turut orang gila. Tak nak sabar. Tak. Jadi sekarang ini menteri di Jabatan Perdana Menteri berjanji dia akan sokong. Itu jawapan dia dalam parlimen. Walaupun ada di kalangan pemimpin UMNO yang mempertikaikan kononnya hukum hudud yang diluluskan oleh kerajaan negeri bercanggah dengan Islam. Saya nak jelaskan, bukan bercanggah, dia tak berapa faham. Dan insya-Allah bila dia dengar dia akan faham. Di antara yang disebut, dia kata hukum hudud PAH ini membenarkan suami meliwat isteri.
dalam undang-undang hudud Kelantan memang disebut bahawa liwat yang dikenakan hukuman hudud ialah liwat selain daripada isteri. Dia faham molek? Lain daripada isteri. Liwat orang lain kena undang-undang hudud. Liwat isteri tak kena. Pasal apa kita sebut begitu? Kerana liwat isteri tak kena hukum hudud, dia kena hukum ta'zir. Ni dia baca bila liwat selain daripada isteri, makna dia kata boleh liwat isteri. Tak tahu. Bukan boleh. Orang yang meliwat isteri tidak boleh dikenakan hukuman hudud, tetapi dikenakan hukuman ta'zir. Dia kena faham jenayah dalam Islam ni ada 3. Ada hudud, ada qisas, ada ta'zir. Dia ingat so. Orang takut ke bini ni memang dia kira so ya. So. Nak bilang 2, 3 pun takut. Bukan hudud saja. Dia ada hudud, ada qisas, ada ta'zir. Biar faham. Baik, jadi orang yang meliwat isteri tidak boleh dikenakan hukuman hudud, tetapi dikenakan hukuman ta'zir. Kalau liwat orang lain kena hukuman hudud. Baik, orang tanya apa beza liwat isteri dengan liwat orang lain? Ada beza, ni bini kita, tu orang lain. Kesalahan liwat orang lain lebih besar daripada liwat isteri, sebab ni bini kita dah, cuma silap masuk lorong. Terpaksa kena jelas. Kereta kita dah, tapi pergi masuk no entry. Polis samil lah walaupun ada lesen. Ada pun liwat orang lain ni naik kereta curi, lesen pun tak ada, masuk no entry. 3 kali kena samil. 3 samil. Tak serupa. Hak kereta sendiri, lesen pun ada, masuk no entry, salah, tapi 1 kesalahan. Tak serupa 1 kesalahan dengan 3 kesalahan. Tak sama kesalahan hudud dengan kesalahan ta'zir. Jadi apa yang disebut di antaranya oleh Dr. Mahathir sendiri, bahawa hudud ni hudud pah bercanggah dengan Islam, kononnya kata dia kerana hudud pah membenarkan liwat isteri, sebenarnya tidak. Dalam hudud ini disebut yang dikenakan hukuman hudud ialah meliwat selain daripada isteri, baru kita boleh jatuh hukuman hudud. Kerana kalau orang tu liwat isteri tak boleh jatuhkan hukuman hudud, tetapi wajib dijatuhkan hukuman ta'zir. Dalam kitab Jawi zaman dulu ada. Dalam kitab zaman dulu, tapi moga dia soh kitab zaman dulu, hak zaman lah ni pun dia tak ngaji. Hak zaman dulu kau ada. Adapun orang yang meliwat isterinya, ditakzirkan dia. Tu dalam kitab lama. Orang yang liwat isteri ditakzirkan dia, dijatuhkan hukuman takzir, bukan dijatuhkan hukuman hudud. Jadi insya-Allah bila kita beri penjelasan, kita harap pemimpin UMNO faham. Dan kita terima kasih, dia nak sokong kita terima kasih. Orang kata kalau kita pakat dengan dia, pecah dengan dia api. Dia gini. Lembu pun faham, tebuh dah kata. Lembu pun sokong hudud. Kalau kita tolak hudud, malu kelembu lah. Tengok orang lain ceramah bab lain, dia tak tebuh. Tanya apa ceramah bab hudud, 3 kali tebuh. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Kita gini. Kita kalau main kekeng gitu, nak menikah tak boleh. Kan nikah kan cerah. Tak menikah. Orang lain menikah siapa dua tak cerah-cerah. Dia nak main kan menikah kan cerah. Tak boleh, tak boleh kan. Wa in yuridu yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. Kalau mereka musuh itu
ingin menipu kamu. Dia nak tipu kita, nak memerangkap kita. Fa inna hasbakallah, maka madailah Allah menjadi pelindung kamu yang menyelamatkan kamu. Tu ada. Nabi pesan pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya ghulam, inni uallimuka kalimatin. Inni uallimuka kalimatan. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajiduhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Nabi pesan kepada sepupu dia Abdullah bin Abbas. Awal, Nabi kata, awal. Ya gulam ni bahasa rakyat awal. Awal. Inni uallimuka kalimat. Aku nak ajar kamu beberapa kalimah. Gapo dia Nabi ajar kepada Abdullah bin Abbas? Ihfazillah yahfazka. Mu jaga Tuhan, Tuhan jagamu. Apa makna mu jaga Tuhan? Mu jaga perintah Tuhan. Mu buat apa Tuhan suruh. Mu tinggal apa Tuhan larang. Yahfazka, Tuhan akan jagamu, Tuhan jaga keluarga kamu, Tuhan jaga harta kamu, Tuhan jaga dunia kamu, Tuhan jaga agama kamu, Tuhan jaga negara kamu. Jadi kita nak buat hukum hudud ni, arti termasuk dalam jaga hukum Tuhan. Ihfazillah, mu jaga hukum Tuhan, yahfazka, Tuhan jagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahaka. Kalau mu jaga hukum Tuhan, kamu akan dapati Tuhan bersama-sama dengan kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau mu nak minta dengan Tuhan. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mu nak minta tolong, jangan minta tolong dengan orang, minta tolong dengan Tuhan. Berdoa. Nak cari khabar terbaik jatuh, berdoa. Bukan duduk atas tikar 2-3 orang pegang wahnya 2 butir, pegang bubu pakayuh dengan tokak, bukan dia tu. Bawa teropong bomong satu Malaysia. Ni bahasa duduk atas tikar 3 orang ni Piramli buat filem lama. Filem Piramli ni semua nganyi ke UMNO belakang. Bersidang pohon kayu di negeri pasir berdengung, pasir 2 butir. Ki Angkara Menteri Pasola ni nulah Menteri Besar Perak lah ni lah. Nama berapa? Dia lah. Terpaksa bersidang buah kayu Ki Angkara Menteri Pasola. Piramli buat ada menganyi ke UMNO juga. Bahasa duk atas tikar 3 orang ni pun Piramli buat ada. Bomo satu Malaysia, UMNO juga punya Angkara. Tak jumpa-jumpa nak ambil wahnya mana tupak ke? Doa. Fasta'in billah. Minta tolong Tuhan, doa sembahyang hajat. Doa. Bagaimana tu kita tak tahulah surah Tuhan. Nak bagaimana? Tak. Baik, bila kita jaga syariat Allah, Allah Ta'ala akan jaga kita. Supaya Nabi sebut, ta'arraf ila Allah firraha ya'rifka fi syiddah. Kalau mu kenal Tuhan waktu mu senang, Tuhan akan kenal mu waktu mu susah. Arti kalau mu senang, mu ingat Tuhan, mu bersyukur, maka waktu mu susah Tuhan akan tolong mu. Bila mu berdoa Tuhan makbul. Ni kita tak kenal Tuhan waktu susah. Waktu senang, tak hari Pak Ceramah Pah ni takut tak boleh projek. Awal bengkerak tu yang hari pula dah. Ada juga orang macam tu. Jadi kita harap supaya hukum hudud ni orang Islam kena terima, dan orang bukan Islam jangan bimbang. Orang bukan Islam kena faham hudud ni wajib ke atas orang Islam, bukan atas orang tidak Islam.
Orang Islam yang dikenakan undang-undang hudud, hak curi, hak tak curi tak kena kat tangan, tak usah bimbang. Orang tak curi tak usah gerung. Kita law ni, undang-undang law ni, kalau pengedar dadah akan dijatuhkan hukuman bunuh. Baik, tuan-tuan bimbang tak? Tak bimbang kau kita. Soh kau mengedar isak dadah pun tak. Dan yang igak gila orang lain, kita tak. Jadi kalau ada hak rusing tu boleh jadi dia terlibat dengan dadah. Serupa juga bila nak buat hukum hudud, ya rusing tu boleh jadi dia biasa curi, boleh jadi. Jadi kalau tidak ada bimbang apa? Undang-undang hudud ini bukan nak kerak tangan orang, tak sewi orang curi. Kalau curi juga, memang kena kerak lah. Dia kata kerak kau kudung. Memang kerak nak suruh kudung. Takkan kerak tak sewi kudung. Tapi kerak tangan orang jahat. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Orang curi laki puan akan dipotong tangannya sebagai balasan terhadap perbuatannya mencuri, undang-undang cegahan daripada Allah, nakalan min Allah. Bila dipotong tangan orang curi, Allah Ta'ala akan masukkan perasaan gerung dalam hati manusia, tak berani nak curi. Tu makna nakalan min Allah. Sebab tu terbukti 10 tahun Nabi melaksanakan undang-undang syariah Islam hudud di Madinah, hanya 2 orang saja kena kerak tangan, orang lain gerung berhenti tak berani curi. 10 tahun 2 orang. Yang disabitkan hukuman potong tangan kerana mencuri, orang lain tak berani. Kita kes kecurian ni kalau 10 tahun berapa kes? Cuba tanya polis. Dia kata-katanya soalan ni kena bawa dengan trailer file. 10 tahun kena bawa file dengan trailer kalau kes kecurian. 2 kes. Jadi orang Islam tak usah bimbang. Tak usah bimbang, dia nak kerak tangan orang curi. Orang bukan Islam pun tak payah bimbang. Sebab orang bukan Islam tidak dikenakan hukuman hudud. Dia terima undang-undang Allah ni lah, undang-undang sipil, tak ada masalah. Tak kena atas dia. Jadi tak timbul orang bukan Islam nak tak setuju. Sepatut dia tak boleh kata tak setuju. Sebab hukum ni kena atas orang Islam. Amba selalu buat bandingan supaya hukum jawi. Jawi ni wajib atas orang Islam. Orang bukan Islam tak boleh kata kawan tak setuju dan mau nak jawi. Boleh kan? Buat apa? Bukan kerak barang demo. Boleh kan demo nak kata kawan tak setuju dan mau nak jawi? Tak boleh nak kata tak setuju. Hak demo tak si jawi tu demo punya pasal. Kawan pun tak suruh. Tapi kalau demo nak jawi, molek baru. Nah, orang bukan Islam pun jawi dah lah ni. Itu molek. Tapi kita tak pasal. Tapi nak suruh kita tak jawi, tak boleh. Tak boleh, itu hak kita memang disebut. Dalam Quran, dalam hadis, dalam Quran disebut. Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad, nahlah kamu ikut millah, ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa dia millah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim? Wa min millatihi al-khitanu. Di antara ajaran millah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ialah ajaran bersunat. Dan disebut dalam hadis, ikhtatana Ibrahim bil qadum wa umruhu 80 sanah. Nabi Ibrahim bersunat di satu tempat nama Qadum. Umur Nabi Ibrahim waktu dia perintah sunat, umur dia 80 tahun. Tak apalah Nabi Ibrahim, umur dia 200 tahun lebih. Tuhan perintah suruh dia bersunat umur 80 tahun. Moga umur dia 200 tahun lebih. Kita kalau bersunat umur 80, hari ni bersunat, esok mati. Tak ada bening. Dan Nabi bersabda kepada seorang laki-laki yang memeluk Islam, alqi anka sya'rul jahiliyah waqtatin, hilangkan daripada kamu rambut jahiliyah dan hendaklah kamu bersunat. Ini nah yang menyatakan jawi ini wajib, walaupun disebut dalam istilah bahasa kita, bahasa Melayu bersunat, tapi hukum wajib. Jangan ingat bersunat atas kita lah.
Nah, muka sunat dah. Bukan sunat, bersunat. Hukumnya wajib. Bukan sunat. Namun silap faham. Macam Astora Jabat kan dia silap faham. Dia tulis dalam utusan satu ketika dulu, bersunat ni sebenarnya tidak wajib. Dia tak faham. Bersunat lain. Sunat lain itu istilah bersunat. Tapi sebenarnya berwajib. Sebenarnya wajib. Nama ya bersunat. Supaya ni ada orang kapuan dulu nama Tok Biru. Tapi dia kuat apa? Hijau dia. Nama dia Tok Biru. Orang mengerti kenal dia orang apa? Amo ingat dia UMNO dah nama pun Tok Biru. Nama dia. Jadi orang bukan Islam tak usah bimbang. Dalam masyarakat kita ni ekonomi dikuasai oleh orang Cina. Maka amo percaya tentu orang Cina bimbang kalau harta dia dirampok. Harta dia dicuri. Bila dilaksanakan undang-undang hudud, orang tak berani nak curi harta dia. Patut orang Cina, orang bukan Islam berasa selamat. Patut gitu. Jadi kita kena beri kefahaman lah. Tapi hamba tidak diikut cerita kalau dia tak faham. Kerana dia tidak Islam. Jadi lambat sikit tu asal dia lah. Nah. Lambat sikit. Kapasi mati tak ada faham nak mana. Dak kita kalau dia hidup lagi kita akan berusaha beri kefahaman. Dah kita memang dah depan dengan dia dulu. Kita bincang. Dan kita tahu dia ada sumbangan juga dalam negara ni. Pembakar memang ada sumbangan juga. Tapi bagi kita tidak aneh kalau orang bukan Islam tak faham. Hak anehnya orang Islam tak faham. Jadi insya-Allah dengan penjelasan yang kita beri, insya-Allah orang Islam faham, orang bukan Islam pun faham. Negara kita memberi kebebasan untuk seseorang itu menganut apa-apa ajaran. Jadi kita tak boleh halal orang kafir nak amalkan ajaran agama mereka. Maka orang kafir pun tak boleh halal kita nak amalkan ajaran agama kita. Ajaran agama kita termasuklah hudud ni ajaran agama kita. Sebab tu kita nak bawa undang-undang ni ke parlimen. Private Members Bill kita akan bawa ke parlimen dalam masa yang terdekat ni insya-Allah. Dan Kerajaan Negeri Kelantan telah meletakkan tarikh kita akan laksanakan hudud tahun depan, tahun 2015. Tu kita letak dah target kita. Kita akan bawa benda ni ke parlimen sebelum daripada ni lah. Kita akan bawa rang undang-undang persendirian, minta supaya kerajaan pusat membenarkan kita melaksanakan hudud di Kelantan. Jadi kita ikut proses undang-undang kan. Kalau tak ikut proses undang-undang maksudnya kita bakal buat begitu ya. Tak. Kita dulu oleh Dewan Negeri, tapi oleh kerana ada halangan kita tak laksanakan lagi. Dan bila keadaan nampak pemimpin-pemimpin negara pun agak lembut sikit dah, barangkali oleh kerana benda ni 21 tahun dah, mereka dah mula faham, mereka sanggup nak beri sokongan, maka kita akan bawa. Kita akan bawa 2 rang undang-undang persendirian yang kita akan bawa. Minta supaya diberi kebenaran Kelantan melaksanakan hudud. Yang kedua, minta supaya parlimen memberi kebenaran Mahkamah Syariah Negeri Kelantan menjatuhkan hukuman denda dan hukuman yang lebih tinggi. Bukan setakat denda, hukuman yang lebih tinggi daripada apa yang ada yang diperuntukkan kepada Mahkamah Syariah sekarang ini, di mana Mahkamah Syariah lah ni boleh denda setakat 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 kali rotan, 6 kali sebatan. Tu ya. Mari hakim mana-mana pun dia boleh hukum setakat tu. Kalau orang berzina dia nak jatuh hukuman 100 rotan tak boleh, setakat 6 rotan. Jadi kita minta hak ni dipindah. Diberi kuasa lebih kepada Mahkamah Syariah di Kelantan. Kalau tak boleh negeri lain pun di Kelantan, mana kita boleh jatuhkan hukuman bukan setakat 6 kali rotan saja. Kerana oleh Quran sebut orang berzina ni 100 kali rotan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang berzina yang masih belum kahwin naklah dirotan 100 rotan. 100 rotan. Mahkamah Syariah ni lebih ringan
daripada rotan yang digunakan di mahkamah sivil. Rotan mahkamah sivil ni lebih kurang sama-sama dengan ibu kaki. Rotan untuk mahkamah syariah ni hanya besar jari. Besar jari telunjuk ni. Kalau rotan mahkamah sivil, dia ayung. Dia hayung kat ni dulu, syup kat ni pas dia hayung. 2 kali hayung. Bila dia rotan, bila tubik dengan kulit-kulit. Rotan mahkamah syariah ni, dia tak boleh hakak siapa nampak wati, tak boleh. Gitu ya. Gitu ya. Lebih ringan. 100 rotan tidak mencederakan. 100 rotan tidak menyebabkan kematian. Lebih ringan. Baik. Orang kata kalau lebih ringan, adakah undang-undang ini boleh mencegah jenayah? Ya, boleh mencegah jenayah. Kerana ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kena ingat. Kita ada nyakit ni. Bila kita berubat, kalau kita silap berubat, nyakit kita bukan setakat tak sia, dia makin merebak. Ini hak berlaku lah ni, pasal kita tak kembali kepada syariat Allah. Supaya kita sakit mata, kita pergi bubuh obat kudi. Agak-agak boleh celak kau buta. Allah ni lagu tu lah. Pasal kita silap bubuh obat. Jadi bila sakit mata, bubuh obat mata, jangan bubuh obat kudi. Begitu juga. Segala jenayah yang berlaku di kalangan orang Islam mesti kembali kepada hukum Allah. Allah yang buat alam ni, Allah yang buat manusia, Allah adalah Tuhan kita. Dia lebih mengetahui daripada kita. Kita kena yakin. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya niat kita lama dah hasrat kita nak kepada hukum Islam, dan kita yakin dengan janji Allah. Allah Ta'ala akan beri rezeki yang melimpah ruah kepada kita. Allah Ta'ala akan jaga, Allah Ta'ala akan kawal kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah ahli sesuatu negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa, nescaya kami akan turunkan keberkatan daripada langit dan bumi kepada mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.